Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul lagi, insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh doa dan zikir. Bila kita sampai itu kali terakhir dah kita habiskan tajuk yang ke-27 berkenaan dengan berkenaan dengan Asmaul Husna, tidak terhad dengan batasan bilangan tertentu, dan penjelasan yang kendaki dengan firman Ta'ala man ahsaha dakhala jannah. Kerana sering berlaku ialah pasal hadis Nabi itu jelas menyatakan bahawa lillahi tis'atun wa tis'una isma, lillahi tis'atun wa tis'ina isma, Allah Ta'ala ada 99 nama, mi'ah illa wahid, 100 kurang 1, man ahsaha dakhala jannah, masa menghitungnya dia masuk syurga. Bila kita baca dalam hadis-hadis yang lain datang bahawa ada beberapa dalil yang lain menyatakan bahawa bukanlah maksud menghitung tadi dan pembatasan nama Allah Taala hanya 99. Bahkan apa saja nama yang baik milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih dari 99 pun. Okey, tapi oleh kerana datang macam kita bincangkan itu dalam Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah, sebutan berkenaan 99 nama tu apa, maka banyak orang refer 99 nama tadi kepada 99 nama yang dicatatkan dalam hadis berkenaan yang mudraj kepada sabda Nabi SAW, yang dimasukkan kepada sabda Nabi SAW. Jadi kita kata dengan itu yang timbul tajuk perbahasan tentang 99 nama. Sedangkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi dengan jelas menunjuk memberikan gambaran bahawa perhitungan nama-nama Allah Taala tak berlaku pada jumlah yang khas. Maka Nabi lebih mengetahui, patut kalau bila Nabi melafazkan dalam doa ketika sujud akhir dalam solat witir yang Nabi baca, Nabi sebut la uhsi sanaan, aku tak boleh menghitung sanjungan alaika ke atas engkau, anta kama asna ta'ala nafsik, engkau seperti engkau sanjung diri engkau sendiri. Dan sanjungan hanya berlaku dengan nama, sebab bila kita lihat itu kan dalam surah Al-Fatihah, bila kita kata Ar-Rahmanir Rahim, dan Allah Ta'ala kata asna alayya abdi, hamba aku sanjung aku. Bila Nabi kata la uhsi sanaan alaik, aku tidak menghitung sanjungan ke atas engkau. Nabi tak hitung lah. Dan macam tu juga masalah macam doa orang yang kesedihan, kerana dia katakan bahawa nama Allah Ta'ala ni ada yang Allah Ta'ala ajarkan, turunkan kitab, ajarkan hamba-Nya, dan ada yang disimpan si Allah SWT. Juga hadis syafaat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW kata aku tak tahu nak memuji Allah Ta'ala nanti pujian dengan kecuali hari akhirat nanti akan diilhamkan kepadaku. So maksudnya ada lagi yang tak diketahui, ada tersimpan si Allah Ta'ala. Dengan sebab itu tidak kita kata hanya 99 nama tadi yang ditumpukan. Cuma dalam pembelajaran ataupun ubudiyah kepada diri kita, apa yang kita boleh temui daripada nama-nama yang disebut dalam Al-Quran Karim memadai untuk memberi kesan pada jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana setiap nama itu mesti ada ubudiyah, tu kena faham. Jadi yang uhsi itu menghitung nama Allah Ta'ala tadi bukan menyalin dan menulis, bahkan dia mengetahui kalimah, memahami makna dan juga mempunyai reaksi terhadap nama berkenaan. Itu dimaksudkan. Baik, itu kita habis alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk tajuk baru insya-Allah. Tajuk yang ke-28. Tafadul asma'il husna. Tafadulu al-asma'ul husna wa dhikrul ismil a'zam. Okey, berbeza-beza kelebihan mana saling berbeza kelebihan nama-nama yang baik. Mana setiap nama yang baik tadi memang nama Allah, tapi ada beza-beza dia dari segi masalah kelebihan. Ini masalah kelebihan ni bukan kita yang meletakkan, tapi bahkan Allah SWT yang meletakkan. Macam para anbiya, semua kita iman dengan para anbiya, tapi para anbiya itu sendiri Allah Ta'ala lebihkan sebahagian ke atas sebahagian lain. Hari Allah Ta'ala lebihkan sebahagian ke atas sebahagian lain. Masa dan waktu, tempat dan sebagainya. Allah Ta'ala berhak untuk
menentukan kepada perlebihan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluk ciptaannya. So, macam tu juga berkenaan dengan nama, dia prefer mana nama dan sebagainya pun ada juga. Yang Allah Ta'ala menciptakan dan memilih. Yakhluqullahu ma yasha' wa yakhtar. Dan dengan sebab itu pada nama dia sendiri pun, yang pada diri zat dia pun ada melebihkan sesuatu ke atas yang lain. Ke atas nama tertentu, ke atas nama yang lain. Itu kena faham. Jadi bukannya maksud perlebihan tadi tu kita yang mandai-mandai. Kita yang sebut dulu kan tentang para Rasul alaihi wasallam. Kita punya syiar adalah la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kan? Kami tak bezakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah Taala. Semuanya Rasul Allah Taala mulia. Ya, dihormati, diikuti dan dipatuhi. Cuma dalam masa yang sama bila Allah Taala sendiri nyatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Mana kami lebihkan. Minhum kalama Allah. Ada di mereka ni yang berkata-kata dengan Allah secara direct. Dekat para nabi atau rasul yang ada yang bercakap Allah Taala direct ni hanya 3 je. Adam ketika di syurga, lepas tu turun ke dunia tidak. Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian Musa AS ketika tengah menjadi Rasul. Dia menerima kata-kata Allah Ta'ala direct. Itu yang kenapa kita perlebihan. Ada dilebihkan ini, ada dilebihkan yang lain. Baik. Dan sebutan tentang Ismul Azam. Nama yang teragung. Nama yang teragung. Maksudnya bila Allah Ta'ala lebihkan sesuatu kata lain. Lepas tu dalam nama-nama tadi ada nama yang teragung. Yang nanti kita akan baca macam mana Nabi SAW sendiri menyatakan bahawa bila diminta Allah Ta'ala, diseru Allah Ta'ala dengan nama berkenaan, nama yang agung ni, dia akan menyahut. Dia akan memakbulkan. Tapi kita akan perincikan lagi. Berkata pengarang buku kita, Hafizahullah SWT, pelihara beliau, telah berlalu, dia kata, demi sungguhnya telah berlalu bersama-sama kita penjelasan bahawa nama-nama Allah yang baik tidak terhitung pada bilangan tertentu. Macam kita bincangkan pada tajuk 27 baru ni. Tajuk yang ke-27, kita bincangkan, memang bilangan nama Allah Ta'ala tu sebenarnya bukan terhad kepada 99 sahaja. Apa sahaja nama yang lain yang memang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau dia namakan diri sendiri, atau Nabi panggil Allah Ta'ala dengan gelaran tersebut, maka ia dikira sebagai nama Allah Ta'ala jugalah. Sebab kadang-kadang dia nama dan sifat ni kadang-kadang bercantum. Kan bercantum dari segi apa ni? Mana macam Allah Ta'ala kata apa? Macam bila Nabi seru Allah Ta'ala dalam doa iftitah ketika solat malam dan sebagainya. Banyak pujian-pujian yang kita kadang tak pakai, tak jumpa dalam Quran pun ada. Yang sebagian besar daripada nama-nama tersebut tak dijumpai. Memang datang dalam Quran pula daripada tak dalam hadis. Semua tu menyebabkan kalau kita kumpulkan sekali memang jumlah dia lebih daripada 99, bukan hanya setakat 99. Ya. Jadi dia kata bukan terhad kepada bilangan tertentu. Dan bahawa sabda Nabi SAW, innalillah, sungguhnya Allah Ta'ala memiliki tis'atan wa tis'ina isma, 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa menghitungnya dia pasti masuk syurga. Tidak memberi pengertian menghitung nama-nama yang baik ini pada bilangan tertentu, bilangan berkenaan. Hadis itu bukan maksud dia nak bagi tahu kepada orang tu kena bilang nama tu 99. Bahkan yang suruh dia adalah supaya dia mempunyai keprihatinan terhadap nama tersebut. Bukannya suruh untuk cari dia 9 saja. Dan bahkan memang dalam bangsa Arab 70, 100 dan sebagainya memberikan pengertian banyak. Yang disebut 70 kan, Nabi kata 70 tahun. 70 Nabi sebut 70. Dia bukan limit ke 70, macam ketika sebutan tentang hadis tentang iman. Al-iman bid'atun wasituna syu'bah atau bid'atun wasab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Bila dihitung balik, bila hadis-hadis Nabi SAW macam dihimpunkan oleh Imam Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, lebih, bukan hanya setakat 60 lebih, 100 sebenarnya. Pasal iman tu dizahirkan dengan kata-kata. Pasal iman kan 60 lebih cabang. Nabi kata a'laha, yang paling tinggi sekali cabang iman tu adalah qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah daripada iman itu adalah imatatul adza anit tariq, menjauhkan benda menyakiti orang daripada tengah jalan. So dari situ mana iman itu bukan hanya setakat masalah kata-kata ataupun kepercayaan hati. Bahkan sebahagian amal Islam ni digelar sebagai iman. Ya, amal Islam ni digelar sebagai iman. Amal itu adalah iman. So dia tak berpisah sebenarnya amal bukan macam kata-kata. Dia kata-kata pun juga amal jugalah, kena melafazkan. So sebab itu Imam Al-Baihaqi dikumpulkan kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman berdasar kepada hadis Nabi SAW
So dia keluarkanlah cabang 1, cabang 2, cabang dan lebih. Bukan hanya 60 lebih sebenarnya. Banyak cabang sebenarnya. Jadi itu sebab kena sebutan berkenaan dengan 60 nombor-nombor, angka-angka ni kadang-kadang bukannya bermaksud dengan mengumpulkan jumlah ataupun kadar tersebut pada jumlah yang dinyatakan, bahkan untuk menyatakan banyaknya. Seorang Terengganu kawan-kawan saya dulu, dia kata juta 8. Saya kata kenapa 8? Juta 8 banyak. Saya kata tak 7. Dia ada bahasa yang orang pakai. Juta 8. Juta 8 kenapa 8 kan? Kenapa tak 9 terus? Kan lagi banyak. Dia, dengan kalimah tertentu dia akan jadi. Macam itulah beribu, beratus. Dia akan jumlah tak tahu pun beratus ke tidak, tapi banyak sangat kita kata beratus-ratus. Okey. Jadi dan bahawa apa singkatan bagi kalimah tersebut adalah petunjuk kepada kelebihan nama-nama yang 99 berkenaan, dan bahawa dikhususkan dengan bahawa barang siapa menghitungnya dengan dimasuk juga. Maksud dia itu dikhususkan kepada semua 9, tapi Allah ada nama lain. Nama 9 tu kita kena pelajari, cari. Kan hitung, lihat daripada dalil apa yang Allah tunjuk pada kita tentang dirinya siapa. Yang itu yang kita kejar. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham, ada nama lain yang tak dimasukkan dalam jumlah 9 berkenaan. Ada jumlah lain, ada nama-nama yang lain. Dan dalam perkara ini ada petunjuk ke atas kelebihan nama-nama yang baik. Okay? Bercanggahan dengan siapa menafikan perkara tersebut. Ada orang kata nama sama je lah. Sebut satu nama Tuhan, nama Allah, semua sama, serupa. Ada orang kata macam semua nama tu sama. So apa salah kita nak sibuk cari yang lain, cari yang tertentu. Kenapa? So, pasal dalam konteks tadi, dalam tu ada 9 tadi yang disuruh kita tumpukan jumlah tu tersebut berbanding nama yang lain. Nama yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala tak disuruh kita cari. Kan? Nama yang Allah Ta'ala ajarkan hamba-hambanya yang tak diajar pada orang lain. Kan? Yang tertentu. Maka itu juga tidak perlu kita cari. Nama yang Allah Ta'ala namakan diri sendiri dan atas turunan kitab, itu kita cari. Apa dia namakan diri sendiri, apa yang diturunkan dalam kitab dia. Itu memang kita akan belajar. Kita akan tengok. Sebab itulah ruang sebenar untuk kita tumpukan. Sebab itulah yang disebut oleh hadis Nabi, bahawa menghitungnya, membilangnya, ia akan masuk syurga. Dan kita akan tengok nanti nama-nama berkenaan yang dimaksudkan yang 9 tu, apakah yang dikhususkan. Okey. Berkata Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa qawlu man qala, dan kata-kata siapa-siapa yang berkata, sifatullah la tatafadalu. Sifat-sifat Allah tidak saling mengatasi atau berlebih saling keutamaan. Mana ini lebih utama dari ini lebih besar dari ini ke? Wa nahwi dzalika, dan selain itu, qaulun la dalil alaih. Ia adalah kata-kata yang tanpa dalil ke atasnya. Macam tadi kita kata, macam kita sebut tu, kita tak membezakan para anbiya, tapi Allah boleh melebihkan para anbiya dia. Macam tu juga kita kata nama Allah Ta'ala tadi, nama Allah Ta'ala adalah milik Allah Ta'ala, tapi nama siapa yang melebihkan ni siapa? Allah Ta'ala. Macam Quran lah, surah-surah Al-Quran, semuanya kalamullah. Surah Al-Quran kalamullah. Tapi bila kita bincang ayat yang membincangkan berkenaan dengan tajuk tentang tajuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam surah Al-Ikhlas contohnya, yang diberikan gambaran oleh hadis Nabi sepertiga Al-Quran. Berbanding dengan contoh macam surah Al-Lahab yang menceritakan berkenaan dengan perkhabaran tentang pasti masuk nerakanya Abu Lahab. Kan, dua cerita berbeza. Satu cerita berkenaan dengan Allah Ta'ala terang diri dia kepada kita. Satu lagi ayat yang membincangkan berkenaan dengan membalas balik kepada Abu Lahab kerana mencerca Nabi SAW. So dia cerca Nabi, Allah cerca dia balik. Bahkan cercaan tersebut direkodkan dalam Quran, dibaca sejak daripada mula turunnya ayat tersebut sampai sekarang. Tak dibuang daripada Al-Quran. Tapi kalau orang kita macam dah mati, biarlah, tak usahlah sebut lagi kan. Tapi masalah kan, tapi kita lihat Al-Quran Karim meletakkan itu sebagai contoh. Macam mana orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, macam Allah Ta'ala kekalkan sebutan buruk ke atas dia sampai kiamat. Bahkan dalam neraka ni pun orang akan cari mana dia. Itu contoh-contoh yang kita nak faham. Jadi surah-surah Al-Quran pun ada perlebihan. Kita ada kata macam semua sama je, tak. Macam surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yang akan datang hari kiamat nanti seperti dua awan hitam atau dua awan mendung atau dua kelompok burung yang berhujah bagi orang yang mendampinginya atau lebih menghafalnya.
Orang tu duduk kalau tak boleh hafal pun dampinglah, kerap membaca surah tersebut. Tapi bila kadang-kadang kita sarankan macam ni, ada orang angkat tangan, dia kata, habis tu saya nak baca surah lain juga. Kita kata tumpulah dulu yang pada Nabi beritahu, kan? Saya suka juga surah lain. Kira hantar kan. Payah kadang-kadang. Kita bagi saranan Nabi, dia sibuk berkenaan dengan dia punya minat. Tapi saya minat surah ini, saya minat surah itu. Kan? Tapi kalau saya baca surah tu, nanti saya tak baca surah lain. Tak start lagi pun. Buat dulu. Kadang-kadang dia bagi alasan panjang lebar. Tak dan lagi masuk untuk buat yang fadilat kelebihan tadi kan. Kita tumpukan surah Al-Baqarah. Tapi saya nak baca surah ni juga. Habis hari-hari lain nak baca surah apa? Dia sibuk. Tak baca pun. Bukan sini tempat lain. Okay. Jadi kadang-kadang benda macam ni kita kata dalam konsep ni, kita kejar apa yang Nabi sendiri beri jaminan. Berbanding dengan yang lain-lain, yang perkara-perkara yang kita kata ada kelebihan. Memang kalam Allah, tapi masalahnya tidak datang dari Nabi sebarang lafaz yang direct mengatakan kelebihan tertentu pada perkara tersebut. So kita tumpu kepada apa yang telah datang, nas yang sahih. Faham tak? Jangan tumpu pada benda yang tak ada, tumpu pada benda yang ada dulu. Benda yang tak ada tunggu kemudian. Benda yang ada depan mata kita, yang itu kita tumpukan. Bukan cari yang tak ada, sibukkan diri dengan benda yang tak ada. Sibuk surah Yasin punya fadilat. Bukan kita tolak surah Yasin pun. Belajar surah Yasin punya tajuk bagus, bahkan dia mengenalkan kita kepada kebangkitan hari akhirat. Dan berikan segmen, dia ada banyak segmen dalam tu, part A, part B, dan bagus untuk dibaca dan dipelajari. Tapi untuk mengatakan dia melebihi daripada surah Al-Baqarah dari segi kelebihan, jawapannya tidaklah. Pasti surah Al-Baqarah datang dengan hadis yang sahih, yang Nabi SAW kata, nampakkan Nabi sebut, alaikum surah Al-Baqarah, hendaklah kamu semua dapatkan surah Al-Baqarah, fa in akhdaha barakah, dapatkan mengambil surah Al-Baqarah ini adalah keberkatan, wa tarkuha hasrah, meninggalkan surah Al-Baqarah ini adalah kerugian, penyesalan. Dan dia berkata wala tastati'u hal batalah, tak mampu menandingi surah Al-Baqarah ini ahli-ahli sihir. So orang nak pendinding, macam-macam benda diconteng kat dinding. Kan, nak pendinding, conteng kat dinding, gantung kat dinding. Tapi dalam masa sama yang Nabi berikan tak nak buat. Panjanglah ustaz. Panjang masalahnya, kita percaya dengan Nabi, kita zahirkan dengan perbuatan tersebut. Kenapa sibuk sangat Al-Baqarah? Sebab ini adalah surah yang Nabi berikan fadilat dan kelebihan. Nah, kalau kita faham macam tu keadaan dia, kita kena rajin nak baca Al-Baqarah. Hatta kalau setengah para ulama menyatakan ketika orang nak mati, yang terbaik dibaca adalah surah Al-Baqarah supaya malaikat turun, syaitan lari. Serius. Ya, malaikat turun. Ketika Al-Baqarah dibacakan, dengan jelas malaikat turun. Bacalah. Itu masalah dia. Itu masalah. Hadis yang tu tak sahih. Tentang kelebihan surah Al-Baqarah ni, malaikat turun adalah sahih. Yang tak sahih. Bukanlah maksudnya nak fahamkan sekarang, kalau malaikat turun. Kalau malaikat turun, siapa yang lari? Dari syaitan tu, sebab kena bahaskan. Dia kata kenapa? Bila Al-Baqarah diberikan kelebihan, dibaca dalam rumah, syaitan tak masuk. Sebab Al-Baqarah ni dibacakan, maka malaikat akan turun. Ustaz, kalau kita baca, letakkan tape Itu yang seronok saya dengar tu. Itulah kita kata, baca. Iqra'u. Nabi bukan surah, bukan isma'u. Iya. Yang tu yang bestnya. Yang tu best sekali. Dia beza macam ni tau kak. Bila macam tu lah yang kelakar kan. Bila kita buat benda yang sama kan, kita buat lawak dengan orang yang suka baca Quran kat kubur. Kita kata pasang kaset je lah. Apa salahnya? Mana boleh tu. Pasang kaset kan. Pasang style yang dia kata buat lawak tu kan. Kubur letak solar. Kemudian Quran dibacakan panjang kepada ahli orang kubur berkenaan. Dia kata sampaikan ada mufti-mufti yang marah, kata macam pemain-mainkan. Masalah sekali sama je, macam benda ni macam tau. Kalau dalam konteks ni, dia amal Islam ni, dia ada benda-benda yang kita kena buat laksanakan macam Nabi sebut. Nabi kata iqra'u. Kita iqra'u lah. Berbeza dengan kita pasang kaset, dia kata iqra'u. Itu isma'u. Itu syaghilu kan. Jalankan, lainkan tape tu. Itu contohlah. So it means that setiap surah ini ada kelebihan. Bila Nabi sebut kelebihan tadi, kita terimalah. Tapi bukan maksud dia macam surah lain tak usah baca langsung. Tak. Bacalah. Pada waktu-waktu yang lain bacalah. Kan hari 24 jam, takkanlah semua habis waktu. Tak ada masa lain kan. Kecuali dia kata, tapi sejam cerita keramah, sejam
kan, cerita sekian, lepas tu sejam melodi, sejam tentang artis apa, macam orang lelaki sejam berita. Orang lelaki suka tak kalau time berita pukul 8 tu mesti sibuk nak duduk apa. Betul ke saya dah? Tuan-tuan apa suka tengok berita tu tak? Okay. Saya dah agak dah. Bukan bapak tua saya pun macam tu. Arwah bapak saya pun macam tu juga. Dia kata berita tu jangan kacau. Jangan kacau. Jangan kacau. Jangan kacau televisyen. Prime time. Kalau dia kata dia lepas daripada dia tengok berita tu tak apa, ambil lah televisyen. Tapi time berita tu jangan. Janganlah cuik. Saja nak kena marah. Jadi faham tak? Jadi kalau ikutkan, memang kita kata, fahamkan balik. Memang kita kata seharian tu ada masa yang panjang. So macam surah Al-Quran ada kelebihan. Macam tu juga sekarang ni kita nak bincangkan, nama-nama Allah tu pun ada yang lebih daripada yang lain berdasarkan kepada nas. Bukan berdasar kepada kita lihat. Kita boleh kata macam sifat Al-Ghafur, nama Al-Ghafur dengan nama Al-Qahar. Al-Ghafur lagi baik, Qahar tak elok. Kecuali kita nak tahu apa benda yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala sendiri atau dilebihkan oleh Rasulnya. Di situ kita akan nampak di mana kelebihan tadi ada. Sebab Ibn Taymiyah kata, barang siapa yang kata tiada kelebihan di antara nama-nama Allah antara sesama lain, maka orang ni mengatakan kata-kata tanpa dalil. Sebab dalil menunjukkan bahawa ada kelebihan. Macam kita sebut tentang kelebihan surah-surah Quran, kelebihan para anbiya, kelebihan hari pun. Semua hari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan-bulan Allah Taala yang ciptakan. Bulan. Allah kata inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sebenarnya bilangan bulan adalah 12 bulan pada hari ciptakan langit dan bumi. Daripada ketika Allah menjadikan yawma khalaqas fi kitabillah dan kitab Allah, pada hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Daripada bulan-bulan 12 tu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Jadi lebih ke atas bulan lain. Faham tak? Jadi secara tak langsung, kalau kita perhatikan, memang datang perlebihan daripada Allah Ta'ala sendiri. So kita terima di atas apa yang Allah Ta'ala maklumkan, bukan di atas apa kita fikirkan. Baik. Dia kata sebagaimana bahawa nama-nama Allah Ta'ala, nama-namanya adalah berbagai. Dan juga sifat-sifatnya bermacam-macam. Maka dia juga, macam mana dia berbagai dan bermacam, maka nama-nama itu juga, dan sifat tadi, adalah saling mengatasi atau saling berlebihan ke atas yang lain. Sebagaimana ditunjukkan ke atas itu oleh kitab, sunnah dan ijma'. Berserta dengan akal. Memang tak jadikan macam tu. Dilebihkan. Perlebihan. Di antara yang menunjukkan kepada perlebihan nama-nama yang baik ni, satu sama lain, ke atas yang lain, apa yang sabit daripada Nabi SAW dalam khabar yang sahih, bahawa baginda SAW menyebut annalillah, bahawa bagi Allah Ta'ala ni ada satu nama yang a'zam, yang paling agung, yang apabila dia diminta dengannya, dia akan memberikan. Diminta dengan nama tersebut, dia akan diberikan. Orang tu akan diberikan. Dan bila dia diseru dengan nama tersebut, didoa dengan nama tersebut, ajabah, dia akan mustajabkan, dia akan menyahut doa orang yang berdoa dengan nama berkenaan. Dan tiada keraguan bahawa ini adalah perlebihan yang agung yang dikhususkan dengannya nama tersebut, nama berkenaan, yang disifatkan bahawa dia nama Allah yang teragung. Dan barangkali kita akan datangkan di sini sebahagian hadis-hadis yang datang mengenai perkara berkenaan. Kemudian kita akan berhenti dekat situ pada sesudah perbincangan kepada apa yang dikatakan oleh ahli ilmu berkenaan apakah nama-nama tersebut. Apakah nama yang teragung itu? Apakah nama yang teragung berkenaan? Mana kita bawa hadis, nanti kita tengok macam mana ahli ilmu pilih mana satu yang dimaksudkan. Okey. Baik. Di antaranya adalah rawa Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad fi musnad dan musnad wa ahli sunan al arba'ah, dan ahli sunan 4. Itu Sunan Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Sunan yang 4 kitab tu. Kutubul Arba'ah. Kalau Kutubul Sittah campur Bukhari Muslim. Kalau Kutubul Tis'ah campur dengan Ahmad, Muwatta', Malik dan juga Sunan Darimi. Itu cukup jadi 9. Baik.
An Anas daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, Nabi mendengar seorang lelaki. Nabi terdengar seorang lelaki yaqulu berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau dengan sebab bahawa milik engkau alhamda. Dengan sebab bahawa milik engkau lah alhamda, segala pujian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Tiada Tuhan melainkan engkau. Wahdaka, hanya engkau. La syarika lak, tiada sekutu bagi engkau. Al-Mannan, yang maha mengurniakan. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan tanpa contoh seluruh langit dan juga bumi. Bada'a ni kan bid'ah kan, maksud dia buat tanpa contoh lah, tanpa sebarang contoh. Dan Allah Ta'ala ciptakan alam ni tanpa sebarang contoh. Dia tak tiru ciptaan yang lain, tak tiru orang lain, buatan lain untuk buat alam ni. Kita buat benda, kita tiru Allah Ta'ala punya ciptaan kan. Nak buat stadium, ambil sarang burung, apa lagi, Olimpik dulu Beijing. Tu dah macam-macam benda lah, construction yang kita buat, binaan, semua kita ilhamkan daripada apa yang Allah Ta'ala dah jadikan. Kita bercontoh macam kapal terbang daripada burung, kan, kapal selam ikan paus. Jadi benda tu kita buat berdasar contoh. Allah Ta'ala mencipta tanpa contoh. Okey. Zul Jalali wal Ikram, yang mempunyai keagungan dan juga kemuliaan. Memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksudnya lelaki tu doa macam tu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta Allah bi ismihil a'zam, demi sesungguhnya engkau telah memohon, engkau telah minta Allah Ta'ala dengan namanya yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajab, yang apabila dia dipanggil dengannya, dia menyahut. Wa idza su'ila bihi a'ta, yang apabila dia diminta dengannya, diminta Allah Ta'ala dengan nama tersebut, a'ta, dia akan memberikan. Wa zada Abu Daud wan Nasa'i fi akhirih, dan ditambah dalam doa yang Abu Daud dan juga Nasa'i riwayatkan, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha berterusan mentadbir. Ya hayyu ya qayyum tu, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha mentadbir, mengurus. Okey, maha berterusan mentadbir. Jadi dalam doa tersebut inilah kita dengar lelaki tu, apa doa tu lelaki tu baca, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, ya Allah, aku mohon pada engkau dengan bahawa milik engkau lah segala pujian. Tiada Tuhan melainkan engkau, hanya engkau, tiada sekutu bagi engkau, yang maha mengurniakan, yang menciptakan tanpa contoh seluruh langit dan juga bumi, yang memiliki keagungan dan kebesaran dan juga kemuliaan. Wahai yang maha hidup, maha berterusan mentadbir. Ya hayyu ya qayyum, kalau ikut dalam Nasa'i dan juga Abu Daud ada tambahan di hujung tu dengan ya hayyu ya qayyum. Sebab apa dia hamdah? Dalam tata bahasa Arab, sebab ada anna wa anna Muhammadan, kan kita sebut Muhammadun kan, Muhammadun. Hamdah tu pasal ada anna dalam bahasa Arab, akhir kalimah tidak kekal bagi isim. Contohnya kerana dia akan berubah. Contoh macam Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, jaa Muhammadun, atau Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Tapi bila kita kata wa asyhadu anna, macam itulah. Tak habis lagi bincang, ada hadis banyak lagi kak, tunggu kejap. Tak habis, nanti teka-teka lah, kita main teka-teka. Nanti kejap. Dia bawa banyak hadis ni sekarang ni. Dia bawa hadis yang banyak. Yang dalam hadis ni yang kita nak faham bukan nama tu mana satu. Tunggu kejap. Nak fahamkan bahawa ada nama yang Allah Ta'ala khaskan, atau Nabi sendiri kata Allah Ta'ala khaskan. Nama ni kalau kita sebut, Allah Ta'ala kan apa makbulkan. Cuma okey, oleh kerana orang nak sangat, okey, saya bagi tahu awal lagi. Bukan. Yang saya nak bagi tahu macam ni. Adab dalam berdoa. Dengar, adab dalam berdoa. Bila disebut nama tersebut, nama yang Allah Ta'ala, bila dipanggil dia sahut, kan, bila dia minta dia akan diberikan. Tapi kena ada klaus. Ada klaus apa? Ikut kadar dia nak, bukan kita nak. Bila sebut yang tu cuma macam tak adalah. Kan. Kita tak sebut benda tu, nanti orang macam beri nak cari nama mana satu. Yang jumpa orang tepi jalan, kalau orang langgar kereta kita je, ya aku kan, orang potong kereta kita, bagi lampu-lampu macam tu, kita ya qayyum. Kalau macam tu masalah habis makhluk dunia ni.
Setiap hari kita tengok televisyen je, tengok menteri jahat ke, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kata tumbang kawan tu. Faham tak? Ini masalah dia. Bila dikatakan, bila dikatakan bahawa nama tersebut bila dipanggil Allah dengannya dia menyahut, dan bila dia minta dengan diminta Allah Taala dengan nama tersebut dia akan berikan, tapi ikut kadar apa yang dia nak, bukan kadar apa kita nak. Kalau Allah Taala makbulkan semua makhluk punya kehendak, habis dunia ni. Pasal kata wala wattaba'al haqqu ahwa'ahum dalam surah ni kena define. Kan dia tak bagi tahu ni kan masalah. Surah Al-Mu'minun ayat yang Al-Mu'minun ayat ke-71. Tengok depan. Jangan buka. Semua. Okey, dalam ayat yang ke-71 surah Al-Mu'minun, tengok depan. Okey, ini kenapa doa bukan semua orang doa makbul. Bukan semua orang doa makbul ikut kadar dia nak. Kenapa Allah Taala letakkan apa yang dia nak saja jadi, apa kita nak tak jadi. Kalau dia benarkan baru jadi. Kalau dia tidak tak jadi. Sebab tu kena bila hadis datang dengan bagi tahu nama Allah yang agung tadi, bila dipanggil dengannya dia akan menyahut, bila diminta dengannya dia akan berikan, tapi ikut kadar apa dia nak. Sebab tengok baca. Allah Taala tekan dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Allah Taala tekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Walau ittaba'al haqq. Dan kalaulah mengikuti al-haq. Al-haq itu kebenaran ataupun Allah Ta'ala, ahwa'ahum, keinginan mereka. Everything kita desire semua dapat. Nanti tadilah kita marah sangat dengan orang, langgar kereta aku, ataupun kan orang tu jeling kita, kita pun bukan jeling balik. Kalau kita ada kunci, nak tahu doa apa, habis kucing jiran berak kat rumah kita kan, mulalah habislah, ya Allah kan, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita pun sebut nama-nama. Lepas tu kemudian kita pun suruh minta orang dimusnahkan. Kalau macam tu, habis rosak jahanam dunia ni. Kan jalan ni, orang ni minta, yang seorang tu minta air ni biar terapung. Tak payah duduk kat tanah. Yang seorang tu minta buah temikai, buah durian, jadi menjala di ni. Faham tak apa jadi? Rosak dunia ni. Orang seorang minta, Ya Allah bagi dia laut. Dia minta Ya Hayyu Ya Qayyum dengan nama Allah Ta'ala yang agung. Kemudian dia minta, lepas tu dia minta apa? Laut jadi tawar. Yang orang tu minta ikan ni lagi besar. Yang orang tu minta ini sekian. Yang orang tu minta ini sekian. Rosaklah dunia ni. Mana tu kata? La fasadatis samawati wal ard. Pasti akan rosak seluruh langit dan juga bumi. Wa man fihin. Dan siapa-siapa dalam bumi. Itu sebab kenapa bila kita minta benda-benda, jangan perasan benda tu jadi sebab kita nak. Itu sebab kenapa orang suruh macam, mana Allah nama Allah Ta'ala yang agung. Semua nak tahu kan. Tapi bukan macam tu cara dia. Itu sebab saya kena tahan sekejap. Pasal kalau tidak dia orang tak faham bab ni. Dia ingatkan benda tersebut diberikan berdasar kepada apa dia nak. Sebab tu kita lihat Nabi SAW dengan para sahabat, kalau nak ada benda tu dibuka, dan Nabi clarify. Dia telah minta dengan nama Allah yang agung. Means Nabi tahu tak? Nabi tahulah. Kalau tak tahu macam mana Nabi cakap. Bila Nabi kata dia telah minta dengan nama Allah yang agung, engkau telah memohon. Kan dia kata tadi kan, apa dia kata? Nabi kata lepas disebut tu, Nabi kata laqad sa'altallah, demi sungguh kau telah minta Allah dengan namanya yang agung. Soalan, Nabi tahu tak? Tahulah. Nabi kata, maksud Nabi tahulah. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat lihat Nabi SAW sendiri ada masa demam, ada sahabat dia mati. Kalau ikutkan kita dapat nama Allah Ta'ala agung ni, kita takkan nak kemalangan sikit pun, betul tak? Hidup kita sentiasa sihat. Ya Allah kan, Ya Hayyu Ya Qayyum, buangkanlah sel-sel kanser dari badanku.
Kan? Kalau kita dapat nama Allah yang agung, nampak orang sakit, ya Allah. Faham? Tapi Nabi sendiri, para sahabat ada mati sakit, ada sikit. Bahkan anak perempuan dia sakit, cucu dia mati depan mata dia. Anak dia Ibrahim mati depan dia. Tak ada timbul tajuk pun. Nak menyatakan bahawa mesti dapat. Faham tak? Bila kita sebut Allah Ta'ala akan sahut, Allah Ta'ala akan berikan dengan kadar apa dia nak. Bukan kadar apa yang kita suka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat tadi, kalaulah mengikuti al-haq, kan? Itu Allah Ta'ala atau kebenaran itu, ahwa'ahum, keinginan mereka, desire mereka ada. Pasti la fasadatis samawati wal ard. Pasti akan binasa, akan rosak seluruh langit dan juga bumi. Wa man fihin, dan sesiapa di dalam langit dan bumi akan rosak. Dia tadi saya kata, orang langgar motor kita jatuh kan, kita ya Allah, kan, kita ingat orang tu mati. Lepas tu dia doa mati. Orang ni doa orang tu mati. Ini doa, siapa tinggal lepas tu? Semua orang mati. Yang beranak baru satu benda. Yang mati pula tu juga, kalau dah kita doa bapak dia mati, anak siapa nak jaga? Dia ada anak betul, anak baru lahir. Lepas tu kita ya Allah sekian. Faham, mati semua. Tinggal anak je. Siapa nak bela? So semua benda sebab kenapa Allah Ta'ala dia beri ikut kadar yang dia nak. Bukan kadar kita nak. Cuma setiap manusia ni, seorang mukmin tidak pernah rugi berdoa. Kalau doa tu tak diberikan di dunia sekalipun, dia diharap supaya doa tadi menjadi penghapus bagi dosa-dosa dia di akhirat nanti. Syafaat untuk dia. Ataupun dijadikan doa tadi untuk penolak bala yang akan menimpa diri dia. Ikut kadar doa tersebut. Faham tak? Jadi tak pernah rugi berdoa. Nobody doa dia rugi. Macam Zakaria kan, dia kata Rabbi inni wahanal azminni washtal ra'si syaiba. Dia kata, wahai Tuhanku, telah lemah tulang pada badanku dan menyala rambutku uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tak pernah aku menjadi, wahai Tuhanku, dalam berdoa kepada Engkau rasa malang. Aku tak pernah rasa malang doa pada Engkau. Aku tak pernah rasa rejected doa pada Engkau. Even though tak bagi lagi anak ketika tu berapa lama. Sampai bini dia putus haid lah. Kan? Sampai macam tu sekali. So jadi Allah Ta'ala lewat dan tangguhkan. Tapi dia sebagai seorang mukmin, Nabi kan, seorang Nabi, dia tidak pernah rasa malang berdoa pada Allah Ta'ala. Itu tajuk dia, pasal kita berdoa dan kita Allah Ta'ala beri ikut kadar yang dia nak. Kalau dapat, kita Alhamdulillah. Tak dapat pun kita Alhamdulillah. Allah Ta'ala tahu apa yang patut. Tak patut sekarang, nanti. Kemudian macam ada siapa tadi kontak saya, dia kata macam keluarga dia ni nak jual rumah pusaka, ni atuk dia adalah harta banyak. Kemudian anak-anak atuk yang mati meninggal tu tidak uruskan. Lepas tu dah macam atuk mati, lepas tu second level pun mati dah. Tinggal cucu pula. Sekarang nak uruskan harta tersebut, asyik tak jadi je. Tak ni nak buat je tak jadi, nak buat je tak jadi. Lepas tu salah seorang sepupu dia kata, ini punca tak buat tahlil lah ni. Kalau buat tahlil jadi akak tu cerita saya kata apa hal pula, dia kata, kan? Tak ada kaitan dengan tahlil pun. Kan? Maksud dia kalau tak buat tahlil, apa buat kaitan dengan harta orang tu? Anyway, saya kata mungkin kebaikan dia adalah kalau terjual hari tu jumlah dia kecil. Sekarang ni katakan tanah tu sebelah LRT punya tapak. Asal dulu tak ada kaitan. Sekarang ni sebelah tapak MRT atau LRT. Naik harga lah. Jadi Allah Ta'ala nak bagikan harta tadi jadi banyak. So cuba belajar positif dia dengan Allah Ta'ala. Ditangguhkan ni sebab apa? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia kata sekarang ni kalau dia kata nanti dapat jual, dia kata, dan banyak, cakap dengan sepupu akak, cakap, ini Allah Ta'ala tangguhkan bukan sebab tak ada tahlil. Tapi tangguhkan sebab nak bagi banyak lagi. Sebab anak-anak tak buat benda bid'ah, maka Allah Ta'ala jadikan harta tu banyak. Anak cucu tak buat bid'ah, maka harta tu diberkati, maka jadi banyak. Terjual dengan harga yang lebih tinggi. Boleh juga tu pakai dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala tangguhkan adalah sebab dia. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita je kadang-kadang yang merasakan nak sekarang. Itu sebab kita dapat Ismail Azam. Ya, memang semua orang dimakbulkan. Cuma masalah kita kena faham, ketika makbul tadi ikut kadar dia nak. Kadang-kadang kita dimakbulkan tapi untuk uji kita. Dapat benda kita minta, ya Allah nak sekian. Dapat lepas tu kita tak boleh manage diri kita. Masalah. Maka kita kufur pula lepas tu. Start jumpa bomoh. Start sekian-sekian. Baik tu ada. It's better for you to not having benda berkenaan. Time tak ada harta boleh tidur nyenyak. Bila tak ada harta tak boleh tidur nyenyak. Takut orang datang rumah.
Rompak. Kan? Kalau tak duit harta kan awak tak kisah. Nak datang masuk rumah aku tak ada benda pun. Jadi ke perompak pun kata macam tak apalah saya bagi awak duit. Kesian nanti tengok. Contohnya macam benda kadang-kadang kita minta, kita tak tahu kita minta apa. That's why kenapa hatta dan hadis dhaif yang datang berkenaan solat hajat sekalipun, bila dia kata wala hajatah hiya laka ridha. Maknanya kau biarkan aku sebarang hajat yang hiya laka ridha. Hajat aku ini di sisi engkau adalah sebagai keredaan. Macam inilah, ya Allah luluskan anak aku periksa, bagilah dia dapat keputusan yang cemerlang kalau kalau ia adalah keredaan bagimu. Mana minta tu, ya Allah, kalau baik anak aku lulus periksa, maka berikanlah lulus periksa. Ada orang minta macam tu? Itu masalah dia. Lepas anak dia lulus, dia belagak. Anak you berapa? Dia sombong pula. Baik tu sah, baik anak dia gagal. Tak ada jadi mak dia jadi kufur kan, dia jadi belagak sombong dengan orang. Kalau kita hantar anak Al-Quran kan, anak orang lain dapat 2 tahun, anak dia 4 tahun baru habis. Rupa-rupanya kalau anak dia 2 tahun habis, dia ulu anak dia pun semua tempat. Anak you hafal Quran. Anak I hafal Quran. Anak you berapa tahun habis? Anak you. Ada manusia macam tu. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa. Bila tak dapat, kenapa. Kenapa Allah Ta'ala bagikan badan tak sihat? Mungkin kalau sihat, lagi banyak pasal raya kita jalan. Makinlah engkau gitu-gitu kan engkau. Pagi sogor, petang ni sekian. Mungkin lah, atau kita tak sihat sikit, jadi tak adalah rajin sangat wayau. Itu cerita dia. Nak juga duduk solat. Kalau duduk pasal raya nanti kan solat asyik lewat. Kan duduk kerja-kerja barang, lupa. Nak habis waktu dah. Pasal raya pula, tak tahu malam siang. Lampu nyala panjang. Tak nampak malam siang tau. Dia satu sense of, memang dia cara doang, psikologi. Dia buat kat pasal raya tu tertutup. Supaya kalau dia kata, orang tu beli, dia tak sedar dia berapa jam. Dia nak bagi lama duduk situ. Itu bahaya benda yang kita kena faham. Jadi biasalah. Jadi dengan sebab tu, bila kita kata nama Allah yang agung tu, kita patutnya benda ni terangkanlah sekali. Tapi oleh kerana orang dah minta nama Allah yang agung awal-awal, saya pun kena terang sekarang lah. Sebab kadang tak terang, kan orang kata macam ustaz sorok ke? Ustaz tadi tak bagi rupanya. Padahal bukan saya sorok pun. Sebab the meaning tu kita faham. Tapi the reality yang tunjuk oleh Nabi tak macam tu. Faham tak? Memang Allah Ta'ala suka kita seru dia. Bahkan menyeru Allah Ta'ala, berdoa Allah Ta'ala, itu ibadat. Biar tak dapat barang sekalipun, ia kira ibadat. Biar barang tak dapat, ibadat berjalan. Hambanya kita Allah Ta'ala berjalan. Bukan perlu dapat barang baru kita jadi hamba Allah. Tak dapat barang pun Allah Ta'ala kita masih hamba Allah. Dan memang kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Dia akan hitung balik amalan-amalan kita. Bukan berdasar kepada dapat barang. Kau dapat barang apa hari tu? Okey, masuk syurga sebab dapat barang. Mana ada? Bahkan setengah para ulama bimbang pula dapat barang, nanti kau akhirat kurang. Macam Umar bin Khattab dia ada perangai yang tu sikit. Dia bimbang, takut pakai sini, sana habis. Serius. Cuma kadang-kadang macam orang pasal ada sebahagian daripada benda Allah Ta'ala kedepankan awal untuk sembahyang kat sana tak dapat. Kita bimbang, sangat bimbang. Memang ada setengah para ulama membimbangkan tajuk itu. Bimbang dihabiskan di dunia segala kenikmatan, sampai akhirat tak ada apa nak bagi. Sebab dah bayar habis lamsam. Walaupun Allah Ta'ala memang dah janjikan untuk mukmin tadi, dunia dapat benda tu baik, akhirat lagi baik. Itu janji Allah Ta'ala. Tapi tak bimbang dihabiskan dunia, di hari akhirat tak ada. Itu kadang-kadang benda yang tak terlintas dalam kepala kita. Dapat barang, kurang tak simpanan akhirat? Kita biasa tak terlintas kan. Tapi terlintas di sisi para sahabat Nabi SAW. Mereka terlintas. Bimbang nak makan kenikmatan, nak nikmat sangat. Bukan maksudnya tak makan daging dan sebagainya, makan. Mana bersenang-lenang sangat dekat dunia ni. Itu adalah benda dia orang bimbangkan. Tapi dalam masa yang sama, cakap, bukanlah maksud saya suruh tuan-tuan buang harta dan sebagainya. Pakailah apa benda yang ada tu. Nak pakai kereta yang elok, pakailah. Janganlah pula tak pakai kereta yang elok, beli kereta second hand yang teruk gila. Ini zuhud sebenar. Itu nama gila nama dia. Anda ada harta, pakailah harta tu, rasalah nikmat harta tersebut. Kan, kalau dia kata anda ada barang tadi simpan, duit tu simpan, belum tentu lagi boleh pakai pun. Betul tak? Simpan besok lusa Allah tak jadikan tak boleh bergerak. Tengoklah duit tu kan. Orang semua duduk counting bila nak mati. Orang nak bila nak mati. Kan duit dia banyak ni, bila nak mati. Orang semua bila nak mati. Kan bahaya tu. Orang harap kita mati sebab harta kita banyak. Yang diorang tunggu nak faraid kan. Tu cerita dia.
Orang bukan counting untuk kita hidup, counting kita mati. Itu benda-benda yang kadang-kadang manusia ni bila minta apa-apa, sedarlah Allah Ta'ala tahu apa patut. Itu cara kita kena adab dengan Allah Ta'ala. Perbezaan antara konsep doa dan solat hajat. Doa memang kita kata memang itu arahan Allah Ta'ala. Solat hajat ni dia ada sikit kritikal kat situ. Dalam konsep masalah mengedepankan ibadat untuk hajat kita. Yang kita kata dalam konsep ni dia hampir macam nazar, tapi ini lagi dahsyat sebenarnya. Dalam satu konsep maksudnya kita solat kerana barang, bukan solat kerana Allah. Betul tak? Mana kalau tak nak barang, solat tak? Taklah. Maksudnya sekarang beza. Situlah kenapa sebenar kalau hadis itu sendiri pun doa hajat tu diajar, solat tu tak diberitahu macam mana cara dia. Solat essentially just adab untuk sebelum kita berdoa. Berbeza dengan orang kita, solat tu adalah solat khas. Dalam hadis Nabi tak ada solat khas. Tak ajar baca apa. Tak ada baca. Solat minta hujan misalnya. Minta hujan memang itu sunnah Nabi. Bahkan solat 2 rakaat, doa lepas daripada solat. Ketika khutbah. Maksudnya solat itu 2 rakaat berjemaah ramai-ramai. Lepas solat baru kita minta. Macam istikharah lah. Solat tu bukan solat nama istikharah. Doa istikharah tu yang diajarkan. Itu sebab kenapa tak masuk dalam solat-solat sunat. Kan siapa belajar kitab fiqh. Dan fiqh Syafi'i sendiri. Solat istikharah tak wujud. Doa istikharah ada. Inilah dia yang saya tanya. Itu sebab kenapa macam-macam. Tak ada. Saya bukan kelas ni. Kan kita buat kelas matan Nabi Syuja'. Tak ada pun. Sampai ada orang kat tangan. Kita sebut solat dia 3 tier. Ada 3 peringkat. Peringkat pertama, solat yang diajak oleh Nabi berjemaah. Nabi suruh berjemaah, Nabi galakkan berjemaah. Ada 5 solat. Solat Hari Raya Aidilfitri, Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, doa minta hujan. Solat minta hujan. Solat minta hujan. Panggil solatul istisqa. Nabi panggil solatul istisqa. Berkumpul ramai-ramai untuk mengharapkan Allah Ta'ala turunkan hujan. Beramai-ramai di tengah padang. Okey. 5 ni Nabi ajak berjemaah. Okey, tu first tier. Second tier adalah solat yang mengiringi solat fardu. Contoh macam beriringan solat fardu, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Ya, ada riwayat datang solat yang di antara azan dengan iqamah. So solat-solat tu mengiringi solat fardu. So dia second tier yang paling bagus. Lepas tu yang ketiga yang tak ada ajak berjemaah, yang tak ada kaitan solat fardu, solat malam, solat sekian yang dikatakan dia solat tarawih, solat duha yang dia letak kat situ. Lepas saya terangkan 3 ni, itu ada seorang tangkap tangan. Dia kata, "Ustaz, solat hajat di mana?" Ni kitab Mazhab Syafi'i kata tak ada pun. Pasal doa hajat itu yang dibuat. Solat itu tak diajar cara macam mana. Tak ada kaifiat. Tak ada kaifiat, tak ada cara. Tak ada macam rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa, dekat sujud baca apa, tak ada. Apa? Ibadat. Mana? Dalam hadis Nabi datang, doa hadis itu dipercanggahkan. Ada yang menghasankan hadis sebut, banyak menghasankan hadis sebut dah. Banyak ulama menghasankan. Nabi kata doa itu tergantung sehingga diselawat ke atas diriku. Itu disebut. Datang dalam konteks. Tapi Nabi sendiri tidaklah berdoa dengan selawat. Sebab Nabi tak selawat tadi sendiri. Iyalah, kerana hadis berkenaan. Doa itu tergantung sehinggalah diselawat ke atas diriku. Walaupun hadis itu dipercanggahkan, tapi adab kita kata berselawat ke atas Nabi ni adalah memang kerana Allah Ta'ala perintahkan kita. Maka kita buatlah. Tak lupa tak ada masalah. Pasal Nabi masuk tandas tak baca selawat. Kalau doa tadi doa masuk tandas, baca selawat tak? Itu sebab kenapa ada doa tak baca, doa baca. Tak ada masalah tertinggal. Macam doa keluar rumah. Kena Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita ikut cara Nabi buatlah. Faham tak? Kita ikut cara Nabi buat. Bahkan sebenarnya yang sebut selawat kena dibuat serentak dengan doa tu datang juga dalam hadis dhaif tentang solat hajat tu. Dan dalam hadis sebut dia kata apa? Dia kata barang siapa yang ada hajat kepada Allah Taala atau mana-mana anak Adam, kemudian hendak dia wuduk. Dia berwuduk dan wuduk meratakan air wuduk. Kemudian dia puji Allah Taala, selawat kata Rasulullah, kemudian disebut ya Halimul Karim, kan disebut puji Allah Taala, kemudian dia kata Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. So dalam tu ada saranan supaya berselawat dahulu. Kita kata adab dalam masalah ni berselawat, walaupun hadis itu dipercanggahkan. Hadis tentang selawat ke atas Nabi
Kalau tak selawat, doa tak makbul tu, hadis dia dipercanggahkan. Ada dhaifkan, ada yang hasankan. Tapi kerana sebab itu, tapi kita beradab dengan Nabi SAW, dia kata jalankan juga. Walaupun kita tahu dalam kehidupan harian kita, banyak soal doa masuk tandas, tak baca selawat dulu. Doa keluar tandas, tak baca selawat dulu. Doa apa lagi? Doa apa kita panggil apa? Doa musafir. Doa musafir. Kan bismillah, Allahu akbar. Nabi ada tunjuk ajar Nabi. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, tak ada perlu selawat dulu. Dia ada doa yang tak perlukan macam tu. Tu pun kita kena faham jugalah. Kalau kita kata kita iringkan selawat tadi untuk supaya doa kita dimakbulkan, itu tajuk lain. Atau alasan kerana kita buat ibadat. Pasal selawat sebelum doa, sama seperti solat sebelum doa, sama macam puasa sebelum doa, sama macam kita bersedekah sebelum doa. Maksudnya kita iringkan amal solat, doa kita berserta dengan amal soleh yang kita buat. Itu tajuk lain lah. Itu tajuk lain. Itu dari segi keterbukaan. Tadi kita bersedekah dan doa. Boleh. Kita lepas solat kita doa. Boleh. Puasa, doa. Boleh. Faham tak? Dia ada iringan. Macam konsep yang abang tanya tadi kan. Memang solat hajat ni tak masuk dalam kategori solat-solat sunat yang datang diajarkan cara dan bentuk dia. Macam solat hari raya kan ada beza dia. Takbir lebihan pada lepas takbiratul ihram tu ada takbir lain. Macam tu juga masalah solat istisqa, dia ada beza dia sikit. So jadi macam solat gerhana ada beza sikit. Jadi dengan sebab itu kerana perbezaan tadilah kita kata panggil apa? Dinamakan solat khas. Adapun solat hajat saja tak ada doa hajat dia. Yang hadis dhaif tu doa hajat macam istikharah. Tak dipanggil solat istikharah. Dipanggil doa istikharah. Doa tu yang para sahabat kata Nabi ajar kami istikharah macam ajar kami satu surah daripada Al-Quran. Faham tak? Memang siapa baca dalam solat dia tak belajar hadis lah tu. Kan? Ya, solat lepas bahkan Nabi kata falyarka rak'atain ghairal faridah. Solat 2 rakaat selain fardu. Means that any solat sunat selain fardu boleh doa lepas tu. Ghairal faridah. So kalau ikutkan macam tu, lepas zuhur boleh buat. Lepas maghrib boleh buat. Bukan tunggu tengah malam je. Kan orang kita kan nak kahwin mesti buat istikharah. Kan? Para sahabat Nabi istikharah bukan setakat masalah kahwin, masalah tukar kerja. Diorang istikharah sampaikan kepada tajuk tali kasut putus. Tali kasut putus. Nak beli sini ke beli sini? Allahu akbar. Faham tak? Dia doa tu lepas daripada solat tersebut. Itu yang ditumpukan. So sebab kenapa bila kita konteks masalah doa solat hajat ni kan. Kerana orang kita tak belajar betul-betul dalil tu. Memang orang kata macam ustaz ni pandai-pandai, dia pandai ulama ke? Masalah sekarang bacalah dalil tu. Setuju tak setuju dengan kita tak ada masalah. Masalah sekarang dalil tu kata apa? Apa yang difahami? Sebab kenapa dalam kitab fiqah tak diajarkan solat hajat. Cara macam mana? Tapi orang ramai beramal dengan cara tersebut. Bahkan solat hajat ni dia ada cara-cara dia. Baca surah sinilah, surah itulah sebagainya. Berjemaah lagi. Ada nak peksa. Cuma doa. Kuat-kuat kata, ya Allah, bagilah anak kami cemerlang kalau ia baik untuk mereka. Cuma sebut itu. Tak nak pun. Sedangkan doa hajat, solat hajat tu, yang doa solat hajat punya hadis tu, yang dhaif tu, datang dengan lafaz macam tu. La tada' li dhanbani illa ghafarta. Jangan kau biarkan aku sebarang dosa kecuali kau ampunkan. Wala hamman illa farajta. Jangan kau biarkan aku sebarang kemusian kecuali kau lapangkanlah. Wala hajata. Jangan kau biarkan aku sebarang hajat. Hiya laka ridha. Ia hajat aku ni bagi engkau adalah sebagai apa? Redha. Ini orang tak benar tapis. Sebab orang nak semua minta dapat. Dia lupa sebenarnya bukan macam tu berjalannya alam ni. Kalau dia kata semua orang nak kan, baik mana sekalipun kita ni. Tapi kalau kita nak semua benda kita dapat, dia masalah lah. Ya Allah aku nak sekian, ding. Ya Allah aku nak sekian, ding. Tapi tak, orang langgar kita, ya Allah. Kan? Kita kadang-kadang apa kita akan buat? Baik mana pun sekalipun orang tu, kalau sampai tentang kemarahan, terkeluar juga dari mulut dia, doakan kecelakaan bagi orang lain. Cakap sebab tebal ke, sebab nipis ke, bohong ke. Kan? Semua orang akan mula. Bila marah, datang, habis semua. Silap dia marah, mak bapak dia sendiri lah. Ya Allah, matikanlah mak bapak aku. Mati. Ini serius. Serius. Faham tak? Abang kan dia minta mati sendiri pun ada. Ya Allah, matikanlah diri aku. Biar orang semua nyesal. Macam tu. Itu ayat-ayat yang tak patut keluar dari mulut seorang. Tapi kalau dia disebut dengan Ismul Azam, semua jadi. Abang ni minta jadi. Dia minta jadi. Jahannam lah alam ni. Faham tak? Jahannam lah alam ni. Alam akan rosak. Alam akan rosak. Itu jelas. Itu adalah jelas. Ustaz, bila doa kita dimakbulkan, apa kata kita buat?
daripada Alhamdulillah. Cepat. Gunakan apa yang diberikan kepada mentaati Allah Ta'ala. Itu tanda syukur sebenar. Dan syukur ni bukan berlaku dengan lisan sahaja, bukan dengan sujud syukur sahaja, tapi paling besar adalah apa anda gunakan barang tersebut untuk mentaati Allah Ta'ala. Is good. Macam Allah nak kereta baru, nak kereta baru, rajin-rajinlah pergi masjid. Tumpang orang, nampak orang kan. Perempuan tak payahlah. Perempuan kan, tumpang perempuan tak apa. Tumpang. Saya keluar rumah kita kan, nampak ada perempuan, maid ke apa kan, jalan. Bukan bangsa Malaysia ke dan sebagainya. Kan? Nampak tumpang kan lah. Yang lelaki janganlah kata nak masuk. Kan? Jangan macam bang, pak nak pergi mana? Saya hantar. Nampak perempuan kan, perempuan. Kita perempuan, dia perempuan. Kita kata kalau kita rasa sekali, bawa lah. Tumpang kan. Lepas tu Nabi kata, man kana fadlu zadin falyu'ti liman la zadalah. Sahih Bukhari. Mana siapa yang tak ada lebihan bekalan, beri bekalan pada orang yang tak ada bekalan padanya. Wa man kana fadlu zahrin. Mana siapa ada lebih kenderaan, belakang tu ada kosong lagi, maka bagilah pada siapa yang tak ada kenderaan baginya. Mana bagi orang tumpang lah. Tu tanda kita ni. Ini tidak. Nampak orang tu macam, comot lah, ni kan nanti kotor pula kursi. Padahal beli kereta mahal dah. Seat tu leather. Kalau orang duduk macam mana sekalipun kan, orang tu berlemuh sekalipun, berabuk, jadi bersihkan balik elok je. Kalau fabric tu mungkinlah kot kan, color perkari tu melekat kat kain. Kalau kulit mana ada, apa masalah dia? Itu simple je. Maksud dia sebenar, kalau kita dapat benda tu, kita dapat benda yang kita minta pada Allah Ta'ala, dan gunakan kepada kebaikan. Bila kita dapat anak kita dapat lulus PSC elok, salah ke mana? Dia salurkan jadi artis pula. Ni anak aku bagus jadi artis ni. Salurkanlah kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nasihatkan dia supaya buat benda yang baik, atau menjadi seorang yang belajar agama contohnya. Dan letakkan pasal kalau kita terangkan itu, belajar agama ni kan benda berat sebenarnya. Sebab kenapa dia adalah dah belajar bahasa Arab pun berapa tahun dah tak pandai. Bukan cakap lah kan. Tapi nak ceritakan bahawa benda tu payah. Kalau hantar orang yang kurang bijak, maksud dia tak ada siapa pula tak pandai lah. Hantar orang tak pandai, tak bijak. Sebab kenapa dalam sejarah umat Islam, semua ulama' yang kita sebut nama Bukhari, Muslim ke, Imam Syafi'i sendiri ke, genius lah. Anak kita genius hantar pergi tempat. Maksud mensa. Apa dia dapat sama mensa tu? Konon kalau dapat persatuan tu kad jadi mensa. Macam pandai sangat. Bersepah budak pandai main matematik lah sekali jadi gila pun ada. Ustaz, bila kita berdoa, lepas tu kita sertakan dengan nazar. Lagi tak elok. Maka dalam hadis Nabi dan Sahih Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata apa? Naha Rasulullah SAW anin nadri. Nabi SAW melarang dia nazar. Wa qala, dan bagi dia bersabda, innahu la yaruddul qada. Sebenarnya nazar tu tak menolak qada. Nazar tidak menolak qada, tak tukar kadar Allah Ta'ala pun. Apa Allah putuskan akan jadi. Walau kita nazar pun, ia hanya satu benda dikeluar dari orang kedekut. Nabi kata, innahu yustakhraju bihi minal bakhil. Dengan nazar tadi punya kedekut nak puasa, orang ni puasalah dia kerana kedekut. Dapat barang baru dapat ni. Dengan banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, tapi dia sibuk nak dapat barang tu. Dapat barang tu baru nak beribadat. Kedekut lah tu. Dapat barang baru nak beri makan kat orang. Dapat barang baru nak sedekah, puasa, baru nak solat. Kedekut gila. Itu tak elok. Sebab kenapa nazar Nabi tak galakkan. Maka Nabi kata jangan. Kalau dah ternazar, dah nazar, buat. Kalau tak nazar lagi, jangan start dengan nazar. Kita bukan doa kita dimakbulkan dengan nazar kita. Doa tak dimakbulkan dengan nazar kita. Memang sebelum umat Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad, memang para anbiya zaman dahulu ada timbunan nazar-nazar ni. Macam Nabi Ayub ada nazar, dia pasal kalau dia sihat. Lepas tu Nabi Yaqub pernah nazar. Kan? Jadi bila kita perhatikan, benda tu berlaku dulu. Tapi apa yang Nabi kita ajak, itu kita pegang. Jangan kata, tapi Nabi Yaqub salah lah tu. Itu syariat zaman dia. Zaman kita. Sibuk zaman dia. Buat apa? Tilka ummatun qad khalat. Itu bangsa telah lalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa mereka kerjakan. Walakum ma kasabat, untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tusalun amma kanu ya'malun, kamu tak ditanya bukan apa mereka dahulu kerjakan. So, tak tahu je lah. Apa mereka buat kita. Okay? Wallahu a'lam. Di sini. Tak ada baca hadis banyak. Tawasul ni, bila seorang tu menjadikan sesuatu di antara dengan Allah Ta'ala, dia dengan nama-nama Allah. Contoh macam Yahya Qayyum, kita tawasul dengan nama lah.
ataupun kita apa? Kita seru Allah Ta'ala dengan nama tersebut, kita minta doa dimakbulkan dengan nama tu atau dengan amal soleh. Cuma yang itu tawasul disepakati. Tawasul yang tak disepakati seperti contoh macam ya Allah, demi kerana nabimu, demi Quranmu, demi tanah haram, demi sekian, kita minta supaya dimakbulkan doa. Yang ini dipercanggahkan. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Kebaikan kita buat amal soleh lah kita tadi. Amal soleh. Macam yang 3 orang turun dalam gua tu. Tak larat nanti. Bukan, saya cakap orang bercakap. Saya tak boleh cakap. Saya cakap orang cakap, saya tak boleh cakap. Jadi hidung saya sumbat. Okey. Jadi kalau sebut itu, bila sebut itu tawasul. Yang orang kita sekarang di Malaysia ni buat istighasah. Dia merayu pada wali mati tu. Itu bukan tawasul. Itu syirik. Confirm syirik. Merayu pada Nabi, madat, salah. Confirm syirik. Mana merayu, minta pada orang mati. Tak kira siapa saja orang tersebut. Tak kira Nabi atau wali. Itu istighasah. Bukan tawasul. Masa hidup kita minta dia tolong doakan, tak apa. Macam saya jumpa, Tuan Haji doakan saya sakit ni. Tak ada hal. Minta orang doakan satu benda. Lepas tu satu lagi yang bentuk kata, ya Allah, demi orang tu. Itu masalah. Itu benda dipercanggahkan. Ada ustaz kata, ajar demi nabimu. Ini tak diajarkan. Pasal benda tu kan diperlukan untuk doa dimakbulkan. Para sahabat Nabi akan buat. Para sahabat Nabi akan buat dulu. Abu Bakar dan zaman dia dengan berhadapi orang-orang murtad, Nabi palsu dan sebagainya. Pasti dia berdoa, ya Allah, demi nabimu menangkanlah kami. Tak pernah diajar macam tu. Khalid bin Walid tak pernah doa macam tu. So sekarang ni kalau dia orang tak doa macam tu, kenapa kita doa macam tu? Maka kita ajar pada orang kata, ya Allah demi nabimu. Tak diajar macam tu. Nabi dalam masyarakat kita dia terbiasa, itu dipanggil tawasul. Demi Quranmu, demi Yasin, demi la ilaha illallah, demi itu. Itu dipanggil tawasul. Tawasul kepada jasad manusia mati tadi, itu adalah di antara benda yang dipercanggahkan. Bahkan banyak para ulama kata tak usah buat. Dielakkan, dijauhi. Baik. Demi pun tak apalah. Tak payah Demi. Ya Allah. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.